Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati syahri Ramadan wa akramana bis-shiyam was-shiyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'da. Dikasihi Tuhan azim, Tuhan bidan sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami wariskan pada hamba-hamba kami, yang mana hamba kami itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertakwa pada Allah, yang berada atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sifat taqiyah. Mudah-mudahan hadirin dikasihi lagi rahmatul Allah. Di akhir-akhir malam-malam Ramadan ini, kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat taqwa dan menjadi orang-orang yang keluar daripada madrasah imaniyah sebagai orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, segala yang kita buat, yang kita melambur dalam bulan Ramadan dan selepas daripada Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan tengok hasilnya di akhirat. Kita tidak nampak di dunia sebagaimana yang kita baca tadi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Supaya kita berkira-kira di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu mengurus diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu membuat pelaburan, tahu menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu untuk menghargai segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana semua ada di muhasabah dan kita akan tengok rizal kita di akhirat. Tiga mana kata Allah, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya sahaja kata Allah Subhanahu wa ta'ala, segala upah ganjaran yang kita buat di atas dunia, Allah nak lunaskan di akhirat. Segala yang kita buat tidaklah hidup, lunaskan di akhirat. Sebab itu kejayaan yang paling besar, kejayaan yang sangat, melainkan orang-orang yang kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, orang yang berjaya membebaskan diri mereka daripada neraka Allah, orang yang berjaya membebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Wa udkhilal jannata, lalu dia dibawa masuk dan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, bebas daripada neraka dan masuk dalam syurga Allah. Lalu Allah jawab, faqad faz, sungguh orang ini berjaya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah. Maka dengan sebab itu kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian,
Moga-moga kita berjaya sampai di garisan penamat Ramadan, dan malam ni malam ke-27. Terus kita bersungguhlah kita mencari dan mencari. Saat mana Allah Ta'ala offer, saat mana Allah sebut dalam ayat 63 surah Maryam yang kita bacakan di awal-awal tadi, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina. Allah menyatakan syurga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah cipta, hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Allah, tetapi Allah cipta nurithu min ibadina, kami wariskan pada hamba-hamba kami, kata Allah. Hadirin sekalian, moga-moga kita layak mendapat nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita di antara calon-calon yang berjaya mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi orang-orang yang berpuasa, as-shaimun al-mukhlisun. Mereka ini dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bahawa mereka di antara VIP Allah Subhanahu wa taala yang bakal masuk syurga Allah melalui pintu Babur Rayyan, pintu yang tidak dimasuki oleh mana-mana hamba Allah, melainkan orang-orang yang berpuasa ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Puasa mereka imanan wa ihtisaban. Maka inilah di antara yang kita doa dengan Allah siang dan malam. Hadirin sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebulan kita berada dalam madrasah Ramadan, kita berjaya menjadi insan-insan yang terpilih. Kerana tidak semua, kata Allah Ta'ala, walaupun Allah mewariskan syurga ini untuk hamba dia, tapi hamba yang macam mana tuan-tuan? Man kana taqiyya, hamba yang beriman, hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, nikmat syurga yang begitu hebat Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan pada hamba-hambanya yang beriman, hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan, apatah lagi fasal yang ketiga ini, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan kita daripada neraka Allah. Kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang takut min wattaqa'aka minan nar, orang-orang yang takut dengan Allah, orang yang bimbang di akhirat kelak. Kalau kita digolongkan di antara orang yang tidak selamat, hadirin dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana menceritakan, hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana akhirat kelak pada hari kiamat aku mendatangi pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana aku sampai pintu syurga Allah, aku minta dibuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata penjaga syurga, siapa kamu? Lalu Nabi menjawab, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penjaga syurga berkata, sungguhnya syurga ini khusus untukmu ya Muhammad. Syurga ini khusus untukmu ya Muhammad. Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu syurga Allah bagi sesiapa pun sebelum kamu masuk ya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, hadis ni bagaimana digambarkan, hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, syurga Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu dua persimpangan hadirin sekalian dalam ayat 72 surah Az-Zumar 73, 74 dan 75. Ini di antara jalan yang Allah lorong, di antara dua persimpangan. Yang manakah kita hadirin sekalian? Saat mana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas, ayat 72 yang kita baca, hadirin dikasihi dan dirahmati Allah, bermula daripada ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila
menangis. Ini nasib manusia di akhirat yang kita minta di akhir-akhir Ramadan. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, Allahumma ajirna minan nar, supaya Allah jauhkan kita daripada azab neraka Allah. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, kita tak nak tersungkur di pintu neraka pada saat ini. Saat mana Allah Subhanahu wa taala bawa orang-orang kafir diheret dan diseret ke neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala secara berombongan-berombongan, tuan-tuan. Datang beramai-ramai ke neraka Allah. Kita datang ke masjid kita tiap-tiap malam berombongan, tuan-tuan. Kita bawa anak isteri, mungkin ramai-ramai kita datang. Begitu juga manusia akan balik di akhirat, sama ada ke syurga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana mereka diseret ramai-ramai macam tu, hatta idza ja'uha, bila mana mereka sampai, bila mana mereka sampai ke pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, saat tu hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, futihat abwabuha, dibuka segala pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah sedaya jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah, saat yang sangat bahaya, yang tidak ada yang boleh menyelamatkan tiap-tiap orang, kerana mereka ini semua namanya di antara nama-nama ahli neraka dah. Tak mampu nak yutan balik, tak mampu nak istighfar bertaubat dengan Allah. Sampai dekat pintu neraka, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Allah, tuan-tuan, ayat ni ayat bahaya. Saat mana mereka duduk tepi neraka, pintu neraka, lalu berkata penjaga-penjaga neraka kepada mereka pada waktu itu, tidak datangkah kepada kamu utusan Allah yang membaca ayat-ayat kami, yang menceritakan kepada kamu, beri berita, peringatan-peringatan, liqa yaumikum hadza, hari ini kamu akan bertemu, wahai manusia, hari ini kamu sedang berhadapan dengan pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang beritahu ke atas dunia dulu. Allah berhadirin sekalian, saat ni sungguh tak tahu nak kata. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, apa yang mereka nak jawab pada saat ni, kata Tuhan? Apa yang mereka kata sidang jemaah sekalian? Qalu bala, berkatalah mereka dengan sungguh, dengan sedih, dengan menyesal. Qalu bala, bahkan ya Allah, memang ada dulu orang cerita pada kami. Dulu memang ada nabi-nabi, rasul-rasul. Dulu kami diperingatkan, kami diberitahu dengan neraka, ya Allah. Tetapi mereka jawab sayangnya di sana, tuan-tuan. Syukurlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Ketika mana Allah kurniakan iman dan takwa pada kita, cuma nak disubur-suburkan, hadirin sekalian. Saat mana kita datang dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan, kebesaran, Allah nak tengok hamba-hamba dia memburu dan memburu kebaikan demi pelaburan yang besar nanti di akhirat, tuan-tuan. Kita tak nak tersungkur nanti di akhirat, sebagaimana ya Allah cerita dalam surah Az-Zumar ini, kan hadirin sekalian. Saat mana berada di pintu neraka Allah, neraka bagaimana keadaan, tuan-tuan? Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril alaihi salam satu kali, hadirin sekalian. Jibril datang dengan Nabi SAW dengan wajah yang subul, dengan wajah yang sedih. Lalu kata Nabi, ya Jibril, mengapa wajah kamu macam ni? Mengapa wajah kamu dengan keadaan penuh hibur, penuh sedih? Sedangkan biasa kamu datang kepada aku membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang girang, dengan wajah yang manis, dengan wajah yang senyum, Jibril. Tetapi saat ini kamu datang dengan wajah yang sangat muram, yang sangat sedih.
Lalu jawab Jibril, ya Muhammad, aku datang membawa mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala minta khabarkan kepada kamu ya Muhammad bahawa neraka sekarang sedang dinyalakan ya Muhammad. Allah Taala. Neraka sedang dinyalakan ya Muhammad. Lalu kata Nabi, ya Jibril, tolong ceritakan kepada aku berapa pintu neraka. Tolong ceritakan kepada aku siapakah penghuni-penghuni neraka ya Jibril. Tuan-tuan, lalu Jibril menceritakan satu persatu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada neraka Hutamah yang paling bawah, yang didiami oleh orang-orang munafik. Neraka yang sangat azab, sehinggalah lapisan neraka yang keenam. Sampai neraka yang keenam Jibril berhenti, tuan-tuan. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, kamu ceritakan kepada aku neraka ada 7 pintu. Mengapa sampai pintu yang ke-6 kamu berhenti Jibril? Kamu tak cerita lagi. Lalu dengan perasaan yang sangat sedih, Jibril menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya neraka yang ke-7 adalah neraka Jahannam. Neraka yang paling ringan ya Muhammad, neraka Jahannam ini khusus untuk umatmu yang derhaka, yang berdosa besar ya Muhammad. Allahu Akbar. Nabi tak sangka tuan-tuan umat baginda juga akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menangis semahu-mahu, hadirin sekalian. Jibril juga menangis. Pada saat ini hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, bagaimana Nabi SAW tidak menginginkan umat dia masuk neraka, tuan-tuan. Tetapi bila mana dikhabarkan oleh Jibril, ya Muhammad, neraka Jahannam dikhususkan kepada umatmu yang berdosa besar ya Muhammad, yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sempat nak bertaubat. Hadirin dikasihi dan dirahmati Allah. Lalu Nabi pulang ke rumah. Nabi tidak keluar-keluar, tuan-tuan. Hanya Nabi keluar, Nabi berulang-alik, Nabi sembahyang dekat masjid, Nabi balik. Nabi pergi ke masjid, Nabi balik. Nabi tidak sembang sebagaimana biasa. Nabi tak sembang dengan sahabat, tuan-tuan. Berlainan dengan hari-hari yang biasa, sehingga menimbulkan curiga di kalangan sahabat. Abu Bakar tengok pelik perangai Nabi, tuan-tuan. Nabi bukan macam tu hari-hari lepas sembahyang sembang dengan sahabat-sahabat. Nabi suka bersembang dengan sahabat, bercerita, bermuzakarah dengan sahabat. Maka sahabat-sahabat tengok kepelikan yang berlaku. Mengapa Nabi tidak support mereka? Mengapa Nabi tak tegur? Mengapa Nabi tak sembang? Mengapa kami tak duduk? Nabi tak duduk dengan mereka, tuan-tuan. Nabi ulang alik dan Nabi banyak berada kat rumah. Sehinggalah 2-3 hari sahabat tengok macam tu keadaan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ziarah Nabi, tuan-tuan. Abu Bakar pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengetuk pintu, assalamu alayka ya Nabi Allah. Nabi tak jawab, tuan-tuan. Senyap sunyi. Sekejap ya. WTP 800 menghalang laluan, sila alihkan kenderaan. Sekali lagi WTP 800 menghalang laluan, sila alihkan kenderaan. Terima kasih. Hadirin sekalian, bila mana Abu Bakar datang ketuk pintu Nabi SAW, 3 kali Abu Bakar ketuk, assalamu alayka ya Habibullah. Nabi tidak jawab dan Nabi tidak keluar, tuan-tuan. Dengan penuh kesedihan Abu Bakar bimbang, mengapa dan kenapa. Esok pula Sayyidina Umar datang lagi ketuk pintu Nabi SAW, assalamu alayka ya Habibullah. 3 kali Umar ketuk pintu Nabi, Nabi tak buka, tuan-tuan. Tak dengar suara Nabi daripada dalam. Bertambah gusar sahabat. Hari ketiga datang lagi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. 3 kali ketuk tak buka juga. Maka 3 orang sahabat datang dengan penuh kesayuan. Apa yang kami buat yang menyebabkan Nabi rasa hati? Terasa hati Nabi SAW. Apa yang kami lakukan sehingga Nabi tak nak keluar? Mengapa kami tak nak jawab salam kami? Begitulah kira-kira sahabat, tuan-tuan.
Lalu mereka datang bertemu dengan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, apakah yang tak kena dengan kami ya Fatimah, sehingga Nabi tak nak bercakap dengan kami, sehingga kami tak nak jawab salam kami, sehingga Nabi tak buka pintu untuk kami ya Fatimah. Tolong ya Fatimah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Fatimah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ya Rasulullah, aku Fatimah binti Muhammad. Lalu Nabi buka pintu, tuan-tuan. Bagaimana Fatimah tengok Nabi dengar darah air mata. Sesungguhnya Nabi sujud terlalu lama, tuan-tuan. Nabi duduk dalam rumah, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah, syafaatkanlah umat aku di akhirat. Ya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Cinta dan rindunya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Nabi tak redha umatnya masuk neraka, tuan-tuan. Minta dengan Allah di akhirat, moga-moga umat disyafaatkan. Hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Inilah di antara yang kita tengok. Sebab tu kata Nabi, inni astahbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, sungguhnya aku sembunyikan doa aku, walaupun macam mana umat-umat derhaka pada Allah, umat yang hentam Nabi zaman Rasulullah, tuan-tuan, di kalangan musyrikin Mekah terutama sekali, Yahudi Madinah. Tetapi Nabi tidak berdoa untuk kehancuran umat sebagaimana nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa, tuan-tuan? Syafa'atan li ummati, syafaat umat aku di akhirat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi lagi dirahmati Allah, dalam hadis yang panjang menceritakan bagaimana saat mana di akhirat kelak umat Nabi bergelombang dalam neraka Jahannam. Saat itulah Nabi berdoa pada Allah, dan Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melihat umat baginda dalam neraka Allah. Ya Allah, syafaatkanlah umat aku ya Allah. Saat itu kita memanggil Nabi, tuan-tuan. Umat Nabi dalam neraka, Allah memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tuan-tuan yang dikasihi lagi dirahmati Allah, sehingga Allah perintahkan Jibril alaihi salam, wahai Jibril, ambillah tangan-tangan umat Muhammad dalam neraka. Jibril, ambillah tangan-tangan mereka, gapailah wahai Jibril. Jibril bertanya, ya Allah, macam mana aku nak kenal umat Muhammad yang selamat ya Allah? Bagaimanakah aku nak kenal mereka ya Allah? Lalu Allah mengatakan, Jibril, lihatlah di wajah-wajah mereka ada kesan-kesan sujud, di wajah-wajah mereka ada kesan-kesan iman. Jibril, tarik mereka. Jibril, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka ditarik seluruh umat Muhammad yang ada iman, dibawa mereka dengan pelbagai gaya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang beruban, lalu dibawa ke Nahrul Hayawan. Disinilah bagaimana disempurnakan, dimudakan balik hadirin sekalian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita tak nak sampai itu. Kita doa dengan Allah, wala seorang rambut pun kita tak nak neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Inilah yang kita buat modal sekarang dalam bulan Ramadan. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, moga-moga Allah ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Moga-moga Allah bersihkan dosa kita. Sentiasa kita minta, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Tiap-tiap malam imam baca doa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa. Hei Tuhanmu yang pemaaf, Mu suka maafkan hamba-Mu Tuhan. Fa'fu anna, ampunlah dosa kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Tuan-tuan, tidak ada manusia yang paling celaka, kata Jibril alaihi salam, orang-orang yang sempat dengan Ramadan, tetapi bila mana keluarnya Ramadan, dosanya tidak terampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia paling celaka, kata Jibril, sehingga Nabi mengaminkan, amin ya Rabb, amin ya Rabb, perkenankanlah ya Allah. Celaka sungguh ya Allah orang-orang yang sempat dengan Ramadan tetapi dosanya tidak terampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita melihat peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hidup ini, hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah. Jangan kita menjadi orang-orang mendustai nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebulan Ramadan ini mendidik untuk kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman Allah ulang berapa banyak, tuan-tuan? 31 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah ni Allah ajar. Allah nak didik manusia. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, bagaimana Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ini Nabi baca kepada sahabat, tuan-tuan. Satu surah Nabi baca kepada sahabat. Lepas mana Nabi baca, hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, 78 ayat. Surah Ar-Rahman 78 ayat. Nabi baca satu surah kepada sahabat. Sahabat dia, lalu kata Nabi, sesungguhnya aku juga baca surah Ar-Rahman ini kepada gerombolan jin. Satu kali jin datang bertemu Nabi SAW. Nabi baca kepada jin, hadirin sekalian. Nabi kata jawapan jin lagi better daripada kamu. Allah. Jawapan jin. Bila mana Nabi ulang ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 31 kali, tuan-tuan. Apa yang jin jawab? Sahabat tadi dulu diam. Tetapi bila mana Nabi baca ayat ni, hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah, jawapan jin lebih baik daripada kamu, kata Nabi. Apa yang jin jawab, tuan-tuan? La bi syai'in min ni'matika rabbana nukadzibu falakal hamd. Tidak adalah nikmat kamu yang kami nak dustakan, ya Allah. Oh, jin kata begitu, tuan-tuan. Jin kata tidak ada nikmatmu yang kami nak dustakan, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah. Ketika Nabi baca ulang-ulang dan ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka surah ini, tuan-tuan, Allah nak ajar dan didik kita menjadi hamba yang bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sidang jemaah yang dikasihi lagi dirahmati Allah, dalam waktu yang terbatas ini kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ketika mana Allah pilih kita menjadi tetamu-tetamu Ramadan, Allah pilih kita di antara orang-orang yang insaf, orang-orang yang sedar, dan orang-orang yang sentiasa memburu dan memburu Ramadan yang di dalamnya ada segala-gala kenikmatan, yang di dalamnya ada segala keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita berjaya di akhirnya, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatan." Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan yang hebat. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala indal fitr. Ketika mana kita berbuka, tuan-tuan, apatah lagi kita bakal menyambut Idul Fitri, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berjaya dalam madrasah Ramadan. Mereka lah yang layak berhari raya, tuan-tuan. Dan yang keduanya inda liqa'i rabbih, ketika mana kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, insya-Allah. Hadirin dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Az-Zumar tadi, hadirin sekalian, di akhir itu Allah janjikan ayat yang ke-73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini janji Allah, tuan-tuan. Janji Allah di akhirat, pasti Allah tidak akan melupakan janji-janjinya. Bagaimana Allah sebut, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dihantar ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berombongan juga, tuan-tuan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Lebih kurang ayat yang kita baca 71 tadi, tuan-tuan. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kenikmatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dibukakan pintu-pintu syurga Allah. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Allahu akbar. Saat mana dibuka pintu syurga Allah, dihamparkan segala-gala kerahmatan daripada Allah. Salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera, saudara. Salam keselamatan, saudara. Dengan salam yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu fadkhuluha khalidin fadkhuluha khalidin. Masuklah, kata Allah, kekallah kamu dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dan bila mana menjadi orang-orang yang berjaya, yang masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan, kita doa dengan Allah, kita minta selalu dengan Allah supaya kita sentiasa mendapat nikmat daripada Allah dan juga ganjaran syurga di akhirat. Mudah-mudahan bila mana hamba-hamba Allah taala ni berjaya masuk, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Inilah berkatnya orang-orang yang masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi janjinya. Allah janji kepada kita, tuan-tuan, hari ini janjinya dipenuhi oleh Allah. Alladzi sadaqana wa'dah, serta kami dibenarkan pada waktu itu Allah Ta'ala telah memberikan segala-galanya tempat ini kepada kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala benarkan pergi ke mana sahaja yang kami kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Apa yang kita nak, apa yang kita nak minta, ke mana nak pergi, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan semua. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Inilah sebaik-baik ganjaran kepada orang-orang yang beramal, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu, tuan-tuan, pada malam ini, insya-Allah, perkongsian ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita iman yang kuat, takwa yang subur, insya-Allah, dan layak kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang dijanjikan dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, insya-Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana ya Allah. Allahumma ya ghafir dhanb wa ya kashifal gham, اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا غمومنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا الله، واكشف عنا همومنا يا الله وحمومنا يا الله. اللهم اجعلنا يا الله من السعداء مقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء مردودين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.